Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam zuhur. Kepada yang puasa hari ini, tahniah, kita puasa, kita buat detox semula jadi. Dan kepada yang tak puasa hari ini, mesti dah makan tengah hari, mesti dah solat zuhur kan. Alhamdulillah. Okey, hari ini Aisyah nak bawa isu berkenaan dengan buang air besar, ataupun kita panggil, orang kata, orang Melayu panggil berak kan. Sebab pagi ni customer Aisyah ramai yang datang cerita bab susah nak buang air besar, ataupun pendek kata kita kata yalah, sembelit. Jadi kenapa saya nak bawa isu tengah hari ni, sebab 6-7 orang hari ni datang ke kedai cerita masalah dia susah buang air besar. Bukan disebabkan oleh kita baru habis daripada menyambut Hari Raya Aidiladha, sebab makan daging, tak. Mungkin sebabkan pemakanan mereka sebelum-sebelum ni yang tidak membantu melancarkan pembuangan air besar mereka. Jadi kenapa Aisyah nak bawa cerita bab pembuangan air besar ni, sebab kesan tak baiknya untuk jangka masa lama sekiranya berlarutan sehingga 10 tahun pembuangan air besar kita tak baik, iaitu sebaiknya kita buang air besar satu hari 3 kali ataupun 7 jam sekali, sebab kita makan pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi sepatutnya selepas kita sarapan pagi, 7 jam lepas tu mesti berlaku pembuangan. Sebaiknya 3 kali sehari atau 7 jam sekali. Kalau tak berlaku begitu, bermaksud anda sudah mengalami masalah sembelit yang kita panggil selalunya sebab buang air besar yang susah. Kalau kita ada juga mereka yang sembelit ni, dia jadi berlarutan dan sampai satu tahap mereka kena masalah buasir, sebab mereka meneran, jadi najis tu masih lagi tak boleh keluar. Jadi wujudnya masalah sembelit, susah buang besar dan juga buasir sekali jalan. Jadi berbalik kepada kesan apabila lebih daripada 10 tahun sekiranya kita mengidap sembelit dan kita tak kawal dan kita tak mencegah, tak perbaiki pembuangan air besar dekat daripada usus kita ni, kita buang toksik sebenarnya, usus najis tu kita panggil amonia ataupun kita panggil toksik. Jika tak dibuangkan dalam badan kita, sekiranya berlarutan sehingga 10 tahun, kesan pertama yang boleh kita nampak adalah kepada mereka mudah ataupun akan menghadapi masalah kanser. Yang paling dekat dengan kita punya usus besar adalah kita punya rahim, dan juga untuk lelaki iaitu zakar. Jadi yang kita takut iaitu berlakunya kanser rahim ataupun kanser prostat. Begitu jugalah kanser usus atau kita panggil kanser kolon kanser. Banyak kita dengar rata-rata. Sebab yang datang di Afiq Store ni pun satu hari mesti ada cerita bab kanser, mesti ada bawa masalah kanser. Jadi jangan ambil benda ni sebagai satu yang remeh. Aisyah share hari sebab 6 orang datang pagi ni, sesi pagi ni je. Datang dulu sebelum ni bab kolesterol, tapi bab pembuangan. Jadi Aisyah duduk dengan Aisyah sekejap. Aisyah akan tanya apa pemakanan mereka, minuman air mereka, adakah mereka makan banyak makanan berangin. Sebab kadang-kadang kita makan makanan yang banyak berangin, sumber bagi angin kat perut badan kita ni pun boleh menjerumus kepada masalah sembelit. Jadi Aisyah terbawa hari ni sebab Aisyah buat tengah hari ni juga sebab nak beritahulah 6 orang kan ramai tau. Ramai dikirakan kalau yang datang tu tanya sembelit. Mereka ambil Olivi. Jadi Aisyah add on kan dengan sari cuka buah tin. Sekejap lagi Aisyah akan cerita kenapa Aisyah syorkan dengan sari cuka buah tin. Okey.
Biasanya kalau kita tengok, kita buat DTT, diagnose saraf tapak tangan, yang biasa Asya ada buat bagi ejen-ejen Asya buat kelas, dan Asya akan buat rawatan atau pemeriksaan saraf tapak tangan percuma, ataupun Asya buat konsultasi percuma dengan customer. Pertama Asya akan tengok dia punya tapak tangan, dia punya jari ni. Jari ni kalau dia melekuk ke belakang, bermaksud selalunya lah, kalau yang daripada lahir lekuk tu lain cerita. Tapi kalau dah membesar ni, besar macam kita biasa ni, dia lekuk ke belakang, jari usus besar dan juga jari usus kecil ni kita panggil saraf. Kita tengok jalur-jalur saraf dekat usus besar, dia melekuk tanda dia, dan juga dekat usus kecil ni dia akan melekuk juga. Dia tak normal lurus macam bayi kita dulu kan. Bermaksud ada masalah pada usus besar dan usus kecil, iaitu kolon kita, kolon yang untuk pembuangan air besar, dan juga dengan kita punya usus kecil kita. Jadi benda-benda tu membagi kesan yang tidak baik pada pembuangan kita, yang dipanggil sembelit. Okey, jadi apakah di antara benda ataupun bahan ataupun makanan yang dapat membantu melawaskan balik pembuangan kita, selain daripada kita mengamalkan macam biasa Asya akan cakap dengan customer sebelum Asya syorkan makanan-makanan kronik sepupu Olive House. Asya akan betulkan balik mereka punya, pertama, air dalam badan. Air dalam badan kena cukup, berat badan 25 kg, kena air 1 liter. Itu adalah aturan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi jika ikut sunnah Rasulullah SAW, ia guide kita apabila kita haus, kita minum air. Tapi kita boleh gunakan dua-dua kaedah tu, sebab air sangat penting dalam badan kita. Organ kita, otak, jantung, paru-paru, limpa, hati, rahim, buah pinggang sangat perlukan air. Jadi pertama Asya minta cukupkan air dalam badan. Ada yang makcik cakap tadi, alah Syah, makcik malas lah nak, orang kata ayat membesir, dia katakan. Saya pun tak ayat membesir, dia kata kencing selalu. Tak apa, sebab itu berlakunya pembuangan toksik dalam badan. Toksik tu racun makcik. Oi, racun. Itu yang kadang-kadang bila makcik tak jaga pembuangan makcik, air pun kurang dalam badan, kita rasa lesu dan lemah, letih sebab air tak cukup dalam badan. Pertama, air. Kedua, serat atau fiber. Serat atau fiber ni sangat penting dalam badan kita. Sebab tu cakap dengan makcik tadi, semua makcik, bukan pakcik. Makcik sebelum makan, kalau boleh, makcik tak kerja, duduk rumah, kalau boleh yang tak ada diabetes, boleh makan buah pisang. Buah pisang kan sebut dalam surah Al-Waqiah antara 6 buah-buahan terbaik. Jadi saya syorkan sangat makan buah pisang, sebab buah pisang pun harga pun mampu kita beli. Makan buah pisang sebelum makan. Kedua, kalau tak makan buah pisang, tukar dengan betik. Betik pun dia tinggi dengan vitamin A, elok untuk mata, elok untuk rahim. Kaya dengan vitamin A, sebab dia berkaitan juga dengan pisang tadi, dia kaya warna kuning. Jadi benda-benda ni membantu untuk pembuangan kita. Ketiga, kita makan nenas madu. Nenas madu sangat bagus. Lagi satu saya nak share kepada mereka yang mengalami sakit lutut. Makan sekali dia punya tengah tu, dia panggil apa? Empulo dia tu. Makan sekali. Kalau dapat satu hari setengah, 3, kita potonglah 3 bahagian nanas tu kita makan kan, untuk kita yang alami sembelit ni. Buat jus. Tak payah, tapi jangan campur air. Bukan campur air, jangan campur gula. Ingat dalam mindset, gula tu racun. Jadi kalau boleh minum air nenas tu, jus nenas tu tanpa letak gula dan tanpa tapis lah kita minum benda tu. Jadi itu 3 antara buah-buahan yang Asya syorkan kepada mereka yang datang jumpa dengan Asya untuk mengelak atau mencegah, membantu menyelesaikan masalah sembelit. Pertama tadi saya cakap buah pisang. Selain daripada buah pisang memberi tenaga segera, dia bantu kita menyelesaikan masalah kalau kita dalam keadaan tekanan, keadaan stres, makan pisang. Lepas tu membantu juga kita mendapat energi segera, tenaga tadi, dan ia kaya dengan vitamin B. Pisang banyak juga vitamin dan mineral. Sebab tu kita tengok, minta maaf cakap lah, kita ni bukan monyet. Monyet pun dia punya main dish dia pisang, tapi tengok dia boleh bergayut-gayut. Kita tak bergayut, tapi kita nak dapatkan energi yang lincah seperti macam monyet lah, tapi bukan monyet kan, tapi kita dapat energi macam mereka. Sebab
kita makan benda-benda tu, ia sangat membantu kepada penyelesaian masalah sembelit. Tadi saya sebut air, kemudian buah-buahan. Nombor 3, makan sayur-sayuran. Alah, letih kan nak cakap sayur Asya, macam-macam sayur makcik makan. Tengok sayur apa makcik makan kan. Sebab kadang-kadang makcik makan sayur berangin, makcik komplain pula. Macam petola, macam peria, macam timun, makan makanan sejuk, dah ada ngomel pula sejuk lah apalah kan. Tak apa, tukar kepada buah. Siapa mereka buat lasan ni, Asya akan tibai sikit lah kan. Sebab nak bantu mereka mendapat kepuasan bila membuang air besar. Jangan ambil remeh sebab tadi sebut kalau lebih daripada 10 tahun, antara masalah utama kita boleh dapat penyakit kanser. Apa-apa kanser, paling dekat kanser rahim dengan kanser prostat. Ataupun kita boleh dapat apa-apa ketumbuhan boleh tumbuh kat mana-mana badan kita sebab toksik tu dah masuk balik kat dalam badan kita. You bayangkan ada pelanggan yang sampai 14 hari tak membuang. Itu lagi kita dengar tragis kan, 14 hari tak membuang. Kita tak membuang sehari pun dah rasa macam ya Allah, sebu, kembung kan, tak selesa. Lagi satu, lepas tu tadi saya sebut tadi air, buah-buahan, sayuran. Kemudian stres. Jadi kawal stres, dapatkan stres positif. Kita sebenarnya boleh kawal benda-benda ni. Sebab kadang-kadang bila orang stres kan, dia makan membuangnya tak. Sebab yang dia makan tu sebenarnya benda-benda yang tak healthy. Apa ada dekat depan, dia ngunyah, dia ikut apa yang dia boleh makan. Kemudian tidur yang cukup. Tidur pun kena cukup. Tidur tak cukup pun membuatkan pembuangan air besar kita terjejas. Kita mudah ataupun boleh orang kata boleh mendapat masalah sembelit. Asya dah berlutih panjang ni kan. Sebenarnya saya nak cerita kenapa dan sebab apa kita kena ambil makanan-makanan tertentu selain daripada apa yang Asya cakap tadi untuk lebih membantu kita dapat melawaskan pembuangan air besar kita. Okey, Asya di Olive House ni memang kami ejen rasmi menjual makanan Quranic Superfood Olive House. Antara produk-produk Quranic Superfood yang mana yang kami telah mendapat sijil pengiktirafan organik daripada KKM. Jadi Asya nak mengetengahkan lagi, nak bagi masyarakat tahu, maklum bahawa kami mempunyai satu lagi bahan. Kadang-kadang orang kata Asya makan pisang pun tak jalan, makan betik pun tak jalan, makan nenas pun tak jalan, minum tak jalan. Okey, Asya bantu sebab kadang-kadang kita kena try and error. Kita try and error sebab yang datang ni kadang-kadang kita try and error lama dapat satu bahan ataupun satu panggil produk yang dapat bantu membuang dengan lancar. Okey, Aceh nak sebut kat sini iaitu apa yang saya sebut tadi ialah sari cuka buah tin. Orang dengar cuka, orang dah macam, cuka? Kenapa pula kan? Okey, cuka buah tin ni adalah cuka buah organik dan asli. Cuka buah tin ni, Olive House cuka buah tin ni datang dari Izmir, Turki. Iaitu buah tin yang diperam di dalam kayu oak. Kayu oak tu kaya dengan antioksida. Kena ingat, jadian badan kita daripada sel, tisu dan organ. Jadi kita nak bahan-bahan yang kita makan ni melindungi sel badan kita, bukan sampai ke tisu je. Dia bukan melindungi organ je. Kita nak apa yang kita makan ni melindungi hingga ke sel. Jadi makanan-makanan yang kaya antioksida, salah satunya yang saya sebut ni adalah cuka buah tin, sebab ia telah diperam dalam kayu oak yang tinggi dengan antioksida. Antioksida itulah yang melindungi sel badan kita daripada rosak, dan dia menghidupkan kembali mana-mana sel yang mati. Sebab tu bila pelanggan datang sini, Asya akan showkan pengambilan olivi, minyak zaitun dan dimeshkan dengan cuka buah tin. Sebab cuka buah tin ni fungsi utama dia adalah dia detox. Maknanya dia buang toksin dalam badan. Tadi kita dah cuba makan buah, makan sayur, tidur cukup, minum cukup dan kawal stres, tapi tak boleh juga. Okey. Kita ikhtiar lagi dengan satu lagi, kita minum air cuka buah tin. Okey, cuka buah tin ni berapa lama diperam dalam kayu oak ni? 6 bulan. Lama kan? Kalau baby 9 bulan.
membesar. Lama, maknanya dia matang. Maknanya pemeraman dia tu matang. Jadi Aisyah nak buka. Cuka buah tin ni dia macam ni. Dalam ni. Daripada dia 6 bulan dah diperam dalam kayu ok. Kalau tengok dalam ni dia ada mada. Orang sibuk kata mada, cuka lain kan, cuka buah lain. Cuka buah tin pun ada mada. Ada mada nampak ni Ada mada. Bila kita minum, kita bancur dengan ni, pastikan kita dapat mada tu sekali. Mada tu kaya dengan protein semula jadi. Nampak tak? Dan cuka buah tin ni juga ia kaya dengan mineral. Dia kaya dengan mineral. Kaya dengan mineral. Sebab tu dalam surah At-Tin dia sebut Bismillahirrahmanirrahim Wat-tini waz-zaitun. Sadaqallahu al-azim. Tin kaya dengan mineral. Badan kita ni secara umumnya kita panggil kejadian kita bertanah lah, daripada tanah, iaitu kita perlukan mineral sebab kejadian kita daripada mana. So buah tin ni daripada mineral, dan olive, minyak zaitun dia banyak vitamin dan mineral yang lain. So gabungan dua tu memang sangat menakjubkan. Sebab tu telah disebut dalam surah At-Tin ayat pertama yang tadi saya sebut tadilah. Jadi gabungan sangat bagus sebab kita kata olive oil tu dia membantu merawat dan menyembuhkan. Lepas tu toksid tu pun keluar berlega. Dan kita minum cuka buah tin ni, sari cuka buah tin ni bancur dengan air, ia bantu untuk pembuangan, detox toksin. Okey, bila nak bantu buang detox toksin, tiba-tiba kat perut kita sangkut pula kan, nak ambil apa ni? Sebab tu saya showkan cuka buah tin lama disimpan dalam kayu ok, tinggi dengan antioksida, iaitu 6 bulan disimpan, diperam dalam kayu ok. Okey, kemudian Aisyah nak kata kenapa kita kena ambil sari cuka buah tin ni. Sebab sari cuka buah tin ni adalah buah tin tadi saya sebut diperam dalam kayu ok selama 6 bulan, tinggi antioksida dan tinggi dengan kita panggil tinggi dengan serat prebiotik. Serat prebiotik, dan juga tinggi dengan kandungan kalsium, zat besi, magnesium, potasium yang penting untuk jantung kita. Penting juga untuk kita punya usus besar tadi, nak bantukan sembelit. Kemudian ada yang tanya. Saya tadi tanya bila saya explain kan, Aisyah apa tu serat prebiotik? Okey, serat prebiotik adalah serat terbaik sebagai makanan bagi bakteria probiotik. Ingat serat prebiotik, tapi bakteria kita panggil bakteria probiotik. Customer staff handle. Okey, iaitu kena faham serat prebiotik, bakteria probiotik, dua benda berbeza. Okey, kemudian apalah itu bakteria probiotik? Bakteria probiotik adalah bakteria baik yang sebahagian besar berada dalam usus kita. Dalam usus kita berfungsi membantu usus untuk menyerap nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, dan ia juga membantu pembuangan toksid sebagai penyebab berbagai penyakit, iaitu sebagai kita kata macam tentera lah yang membenteng tubuh kita daripada serangan penyakit. Serangan penyakit. Jadi kita kena faham apa fungsi bakteria probiotik. Kena faham kita kena panggil serat berada, iaitu cuka tin dia tinggi dengan serat prebiotik, dan itu ia adalah ia menjadi serat terbaik, iaitu ia menjadi makanan kepada bakteria probiotik. Jangan tak faham. Kita dengar kadang-kadang ada susu dia tinggi dengan orang kata probiotik. So kalau ibu-ibu kat luar tu kena tahu apa maksud serat prebiotik dan juga bakteria probiotik. Aisyah nak fahamkan Jadi kadang-kadang kita confuse pre dan pro kan. Okey. Jadi kita kena faham tadi, sebab bila kita kurang prebiotik yang nak bantu bagi makanan dekat bakteria probiotik kita, jadi pembuangan kita tak lancar sebab ia berfungsi untuk melembutkan najis. Bakteria probiotik ni dia akan lembutkan najis kita, lepas tu dia akan push keluar ke dalam kolon kita, dalam usus besar kita. Sebab tu tadi pelanggan dia kata dia dah cuba makan ni tak dapat. Jadi Aisyah bagi solusi bantuan. Tentera lah Aisyah panggil kan. Jadi Aisyah minta pelanggan tadi minum sebaiknya lepas makan. Tapi kalau ada gastrik, Aisyah minta
dia kena minum sari cuketin dengan gabungan madu pergurungan Kyrgyzstan, madu asli yang mana kami telah mendapat pengiktirafan autentik daripada KKM. Okey. Jadi kat sini dah nampak kan kenapa kita usus pembuangan kita tak dapat lancar. Kadang-kadang makanan kita ambil tu ia kurang serat prebiotik yang membantu bagi makanan kepada bakteria probiotik kat usus kita, ya. So kena nampak lah. So sebab tu kita adalah apa yang kita makan tau. Jangan main sembrono masuk. Sebab tu Aisyah cerita lagi sekali kenapa Aisyah bawa isu ni, sebab ada ramai pelanggan Aisyah cancer colon juga, ya. Bila Aisyah cek balik makanan mereka, so dapatlah tahu antara puncanya mereka mengalami salah satu sembelit pada tempoh yang lama, ya, pada tempoh yang lama. Okey. Jika bakteria probiotik mendapat serat probiotik yang cukup, ia akan kuat dan dominan untuk melawan bakteria jahat yang orang kata yang jadi punca kepada penyakit kat usus kita. Macam penyakit kat usus, pernah tengok tak satu video yang beritahu kalau orang darah tinggi macam ni usus dia, masya-Allah, halus nak kata cacing ke apa tak tahulah kan. Lepas tu kanser, berbagai-bagai jenis bentuk usus, ya Allah, dengan kuning, dengan hijau, dengan segala bagai. Okey, jika bakteria probiotik ni kuat dalam usus kita tak ada masalah pembuangan. Kita makan dalam tempoh 7 jam, cari tandas. Ya, ingat pesan Aisyah ni. Jika bakteria probiotik cukup dalam usus besar kita dan usus kecil kita, insya-Allah kita akan buang air besar 7 jam lepas kita makan. Okey, apakah kita perlu mengambil sari cuketin sebagai bahan daripada customer diet harian kita? Okey, tentu sangat bagus menjadikan sari cuketin ni minuman orang kata minuman harian, lebih-lebih lagi kepada mereka yang sedang mengalami masalah sembelit, yang mana pastikan sari cuketin ni menjadi sebahagian daripada diet harian kita, terutama jika kita kurang dalam mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang sebutkan tadilah, kurang air, kurang tidur kan, dan juga orang kata kurang makan fiber kan, serat macam dalam roti kan, dia kaya dengan fiber, dan sebab bila kita kurang fiber macam sebut tadi kan, ia akan menyukarkan lagi lah pembuangan air besar kita, ya. Okey. Makanan terbaik bagi bakteria probiotik untuk memastikan semua organ-organ di dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan normal, so kita akan kekal sihat. Assalamualaikum. Dari Pandan Linda. Oh, Linda, sila orang sebab dia pakai mask. Tak maaf. Bila pakai mask ni kan tak kenal pelanggan yang datang. Selalunya Cik Mubarak call dulu. Dia call Sasha. Tak ada. Okey. Jadi kita kena tengok sebab melalui kajian 90% masalah kesihatan kita berlaku akibat daripada kekurangan bakteria probiotik, dan menjadikan usus kita tidak sihat, dan ia berpunca daripada makanan kita. Itu conclusion Aisyah nak sebut. So jangan ambil remeh lah. Kadang-kadang kita dah, orang dah kata macam kecewa lah kan, dah makan buah, Aisyah dah makan buah, macam-macam buah, maknanya tak kena. Sebab sekarang buah-buahan sekarang pun dah tak buah segar kan, sebab dia cocok dengan orang kata baja-baja yang tak asli dan tak organik, banyak baja-baja sintetik. Jadi buah-buahan tu pun dah jadi tak asli lah, dan tak membantu kita untuk mendapatkan orang kata serat prebiotik yang baik, yang membantu untuk memberi makanan dekat bakteria probiotik untuk bantu usus kita sihat dan lancarkan pembuangan kita. Jadi sebagai kesimpulan, saya nak pesan kat sini, apa kita itu sebagai ubat, dan kita jangan jadikan ubat itu sebagai makanan kita. Sebab ada juga tadi yang telah ambil ubat untuk push kolon dia buang air besar, lepas tu dia tercirit-cirit kan. Jadi Aisyah bab macam ni, Aisyah cakap dengan
kepada pelanggan tadi, kalau boleh cuba pastikan dapat air cukup, tidur cukup, kawal tekanan, makan buah-buahan yang asli lah, yang segar kan, untuk mengelakkan berlakunya sembelit ni. Sebab 6 orang ramai tadi kan, actually yang datang cerita jumpa Kak Aisyah sembelit sembelit. Aisyah tak sentuh daging tak salah daging tak salah. Kita dah tahu kita sembelit ni kita kena atasi ada, bukan nak kata sebab makan daging banyak, diorang tak makan daging banyak pun, tapi sebabkan kurangnya, orang kata serat prebiotik kurang dalam badan mereka. Jadi Aisyah mengesyorkan mereka mengambil cuka buah tin. Ilyas, tolong ambilkan air kejap. Macam mana nak minum cuka buah tin ni? Cuka buah tin ni wajib campur dengan air. Sebab jika tak campur dengan air, anda boleh kena radang gusi dan radang usus. Ini cuka buah-buahan jangan terus togok, tak boleh. Okey, Aisyah nak bancuh. Boleh? Bancuh cuka buah tin ni. Cuka buah tin ni macam mana kan? Okey, ni air putih. Ni cawan. Cawan. Aisyah letak agak-agak. Aisyah suka minum ni ais sikit lah. Kat rumah Aisyah ada kowe kan. Kalau kat rumah, bismillahirrahmanirrahim, Aisyah tuang agak-agak lah. Okey, terima kasih Zeti. Zeti bawa balik pada COD. Selalu dia ngomel-ngomel dengan Ilyas kan. Hari ni dia jadi pembantu saya. So saya tuang lah. Senang je. Kalau rasa macam susah nak minum dekat office, kat rumah, bawa kat office tu. Banyak macam ni air kan. Lepas tu kita minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Tak masa mengelat pun. Dan kita punya ada sedikit rasa macam Rabina sikit kan. Kaya dengan mineral. So kalau kita mengantuk, letih, lesu, bab pembuangan tadi memang perlulah. Jadi ambil dia selepas makan. Jadikan minuman air campuran sari cuka buah tin ni sebagai minuman anda selepas anda makan. Ya? Okey, Aisyah share kat ni dia. Yang Aisyah share ni cara dia. Air dalam banyak ni je, ataupun letak dalam, ini air 1 liter, 1.5 liter kot. Minuman air ni 1.5 liter. Letak dalam 3 ke 4 sudu. Tuang je dekat dalam ni, minum sampai 1 hari sampai habis. Aisyah nak cerita bab Aisyah ada customer yang dari, iaitu polis trafik. Jangan kena jaga dia punya perut kan. Datang jumpa Aisyah berapa orang, datang jumpa Aisyah tunjuk perut boncit sebab masa berapa tahun lepas Aisyah suka cuka buah tin je. Aisyah suruh dia buat macam ni, minum. Terbelahak dia orang. Sebab nak kena kencing-kencing. Sebab sari cuka tin ni juga bersifat diuretik dia mencepatkan nyah air dalam badan kita. Jadi lepas tu dalam berapa bulan istiqamah dia dah tunjuklah lilitan pinggang dia orang. Jadi happy lah. Sebab dia orang telah dapat surat kan. Masa tu tempoh yang mana dia orang kena jaga perut dia tak nak boncit, tak nak obes. Dengan cuka buah tin sahaja. Cuka buah tin saja sayang oi. Kaya dengan mineral. Siapa ada masalah sakit jantung, sebab dia tinggi dengan potasium, magnesium, zat besi yang siapa kurang darah, dan siapa nak jaga prostat. Aisyah pun ada juga jual buah tin. Ni buah tin kering dekat Afiat Store, 1 kilo RM60. Buah tin ni pun dah sambil cuka buah tin kan, cuka buah tin. Sambil tu makan buah tin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, lembut. Kalau tengok belakang Aisyah patahkan, lembut dia nampak. Ni grade A cuma buah tin. Ini cuka dia. Nampak? Kepada lelaki kalau nak jaga prostat, macam nak cerita tolong amal makan banyak buah tin. Kalau kamu tengok buah tin ni kat kotak dia kan, dia bentuk kantong telur lelaki yang 2 tu. Ini dah Allah jadikan buah tin ni makanan untuk lelaki, untuk jaga telur lelaki tu. Jadi jadilah kan makanan ni sebagai kita punya ubat, dan bukan jadikan ubat sebagai makanan kita. Nak makanlah buah tin lagi sedap. Okey, Aisyah jumpa lagi insya-Allah. Petang ni kalau sempat Aisyah akan share lagi berkenaan dengan danau serah tapak tangan.
Asya baru berbuat siri 1 minggu lepas. Dan kepada siapa yang share ni, minta maaf, Asya tak dapat nak jawab, tak dapat nak contact, nak react dengan anda ni. Tapi terima kasih sebab dapat bersama dengan Asya live Asya ni. Dan lelaki, kalau siapa nak rahsia Viagra semula jadi, ni buat lain pula. Siapa nak dapatkan rahsia Viagra semula jadi, iaitu gunakan buah tin dengan minyak zaitun, boleh direct PM Asya. Ataupun nak dapatkan stamina lelaki, begitu juga dengan perempuan, bab-bab hubungan keluarga, hubungan suami isteri, penggunaan minyak zaitun dan habatus sauda, boleh PM Asya. Lagi satu, nak Asya boleh share rahsia penggunaan OPU, Olive Power Up. Zeti ambil tak Zeti? Olive Power Up. Sedap lah buah tin ni. Okey, siapa nak dapatkan rahsia, nak meningkatkan masalah libido. Libido tu masalah tenaga batin, boleh jumpa Asya. Sebab Asya tak boleh cerita open benda ni. Benda ni sesuatu yang sulit sikit lah. Boleh PM Asya, jumpa Asya lagi baik. Asya akan share cara macam mana nak makan dan cara nak urut. Datang dengan isteri sekali lah kalau lelaki. Kalau suami malu, biar isteri datang, Asya cerita dengan isteri tu. Di samping tu, amal ini konsisten. Siapa yang susah dapat zuriat, sebab ini adalah hasil daripada sepohon zaitun, Sajaratul Barakah, pokok yang berkat. 7 kali Allah sebut cerita bab zaitun dalam Quran, 1 kali dalam hadis. Okey, Asya nak sambung makan buah tin ni sebab sedap sangat. Sedap sangat. Sebab dia lembut, manis-manis ala kadar dan fresh. 1 kilo RM60. Dapatkan di Afiat Store Hulu Kelang. Okey, jumpa lagi akan datang, insya-Allah Asya sharing. Siapa nak datang beli produk macam biasa, boleh contact. Okey. Tengah hari ni kalau ngantuk-ngantuk, minum cukup buah tin wajib campur air tau. Okey, pastikan pembuangan anda satu hari minimum dapat sekali pun okey, paling bagus 3 kali. Mantap usus anda tengok Asya punya. Lurus je. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.